أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة أو الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. InsyaAllah kita akan baca terus untuk juzuk 7. Juzuk 7 paksaan ikrah. Kita ambil tajuk ikrah ni, paksaan, kerana ada benda-benda yang penting lah dalam bab paksaan ni. Bilakah sesuatu paksaan itu akan memberi kesan kepada hukum? Mana walau dipaksa, hukum tetap terjadi. Ada situasi dengan sebab paksaan hukum tak terjadi. Dia ada banyak situasi. Macam contoh, ada orang paksa, ada orang dipaksa supaya dia ceraikan isteri dia. Jatuh ke tak jatuh? Dan di sana ada syarat-syarat paksaan. Sebab tu kita akan baca juga sikit lah daripada syarat ikrah ni, kerana dia banyak juga berkaitan dengan kehidupan kita lah. Ada benda yang jadi walau dipaksa dia buat, hukum tu dikira. Cuma hukum akhirat dia tak kira, tak dianggap berdosa, tapi jadi. Ada situasi begitu paksaan ini. Okey, bismillah, kita baca bab paksaan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Paksaan. Takrif menurut bahasa Arab, ikrah atau paksaan ialah perbuatan mendesak seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dengan kata lain, ia bermaksud memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kesukaan dan kerelaannya. Dengan ini paksaan ialah lawan kepada kesukaan dan persetujuan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Boleh jadi juga kamu suka kepada sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Al-Baqarah ayat 216. Dalam bahasa Arab, ikrah juga disebut sebagai ikhlaf, yang bermaksud menutup. Ini kerana orang yang dipaksa telah ditutup segala ruang untuk keluar, melainkan dengan melakukan apa yang dipaksa. Okey, itu dari segi bahasa lah, kita tak syarah lah. Bahasa ni ma'ruf lah. Dari segi bahasa, ikrah ni maksudnya paksaan. Paksaan lawan daripada kesukaan. Itu dari segi bahasa. Macam dalam Quran kata, asa an takrahu syai', barangkali kamu ni tidak suka. Takrah ni tak suka, lawan bagi tak suka. Lawan bagi suka. Karahah ni, ikrah ni tak suka. Asa an takrahu syai'an, barangkali apa yang kamu benci, tak suka pada sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, barangkali kamu suka kepada sesuatu sedangkan benda itu buruk untuk
kamu. Itu dari segi bahasa. Ni kita terus nak kepada istilah syarak. Apakah yang syarak kehendaki dengan makna paksaan? Ayo. Menurut istilah syarak pula, paksaan ialah desakan supaya melakukan sesuatu kerana tekanan. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um pula mentakrifkan paksaan sebagai berada dalam penguasaan orang yang tidak mampu dihalangnya. Paksaan ini dilakukan dengan melakukan ancaman-ancaman seperti akan dipukul, dipenjara atau dirosakkan harta. Walau bagaimanapun perkara ini adalah relatif dan tertakluk kepada keadaan seseorang. Ancaman untuk memalukan orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau memenjarakannya dalam tempoh yang pendek boleh dianggap sebagai satu paksaan baginya. Namun bagi orang lain ia mungkin tidak dianggap ancaman. Begitu juga ancaman untuk dipukul walaupun dengan perlahan terhadap orang yang dihormati dan berada mungkin dianggap sebagai satu paksaan. Namun bagi orang lain ia mungkin tidak dianggap ancaman. Ancaman dengan cara merosakkan harta bergantung kepada sejauh mana ia menyusahkan orang yang dipaksa. Ancaman untuk merosakkan harta terhadap seorang miskin tidak dianggap ancaman bagi orang kaya. Dalam pada itu, ancaman terhadap seseorang mungkin juga akan dianggap sebagai ancaman kepada orang lain. Dalam setengah keadaan, keselamatan seseorang adalah amat penting kepada seseorang yang lain dan tidak mahu orang ini berhadapan dengan bahaya. Contohnya, bapa atau datuk kepada seseorang, anak atau cucu kepada seseorang, saudara-saudara kandung, baik lelaki maupun perempuan dan sebagainya. Jika mereka ini diancam untuk dibunuh, ia seolah-olah seperti ancaman kepada individu itu sendiri. Okey, jadi dari segi istilah syariat, apakah yang dimaksudkan di sisi syariat berkait dengan paksaan ni? Dia kata ilja ila fi'li syai' qahran. Paksaan ialah desakan supaya melakukan sesuatu kerana satu tekanan. Itu makna dari segi syarak. Anda saja yang berlaku situasi orang itu didesak supaya dia buat sesuatu, dan desakan tu pula sehingga bawa dia memberi satu tekanan kepada orang tadi. Bukan desak mulut saja, desakan berserta dengan tekanan, ancaman lah berserta dengan ancaman. Cuma Syekh pun cerita kat sini, dia kata benda tu berbeza-beza mengikut orang. Ya, sebab ada orang dengan seperti ini dia dah rasa terancam. Jadi ada orang dengan keadaan ini belum terancam lagi. Nah, dia beri contoh tu, dia kata ancaman untuk memalukan orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kalau kata, kalau kau tak buat ni, aku akan hebohkan. Ancam tu, aku akan hebohkan. Kau buat ni, kalau tidak aku akan hebohkan. Kau ceraikan isteri kau, contoh. Kau ceraikan isteri kau, kalau tak cerai aku akan hebohkan, malukan. Ini nisbah kepada orang kaya, orang terkenal. Oh, malulah, ancam. Tapi kalau orang tak terkenal, kau cerai isteri kau, kalau tidak aku viralkan. Dia pun orang tak kenal, tak apa viral pun. Jadi itu tak dinama sebagai satu paksaan kepada orang ni, orang tak terkenal, tapi jadi paksaan dah tu kepada orang kaya. Dan contoh, dia kata ancaman untuk dipukul walaupun dengan perlahan terhadap orang yang dihormati. Beza. Kau buat ni, kau cerai isteri, kau tidak depan-depan orang ni, aku penampar. Kalau orang itu orang besar, pemimpin, benda tu tak boleh, menjadi satu ancaman lah untuk dia, maruah dia. Tapi mungkin kepada orang lain benda tu sebenarnya bukan satu ancaman. Kalau dengan sekadar benda tu dia cerai juga, boleh jadi jatuh. Tapi kalau orang kaya cerai tak jatuh, boleh jadi gitu. Tengok keadaan. Ancaman dengan cara merosakkan harta bergantung kepada sejauh mana ia menyusahkan orang yang dipaksa.
Kalau kita ancam orang kaya, kau cerai isteri, kalau tidak aku bakar motor, orang kaya sengih lah. Lalu dia cerai juga isteri dia, walaupun hanya dengan ancaman bakar motor yang langsung tak jejaskan dia, dia cerai juga, jatuh. Tapi kalau untuk orang miskin, satu-satunya kenderaan dia adalah motor, tiba-tiba orang ancam dia, kalau dia tak ceraikan isteri dia, motor dia dibakar. Itu menjadi satu ancaman. Sebab tu dia kata ancaman ni yakhtalif bi ikhtilafil ajnas, dia berbeza-beza mengikut jenis manusia, tak sama. Untuk orang ni mungkin kita kata ancaman, untuk orang ni tak dinamakan sebagai ancaman. Tengok keadaan. Ada yang sama je, macam melibatkan nyawa. Kau tak buat, aku tembak. Ni orang kaya, orang miskin sama. Jadi dia tengok ke keadaan. Yelah suara serak saya, suara rock ni. Semalam ada daurah haid nifas malam, daripada pukul 9 sampai zuhur. Daurah haid nifas, habis separuh kitab dia. Baca haid nifas istihadah, bahabat tu. Baik, okey. Ni penting ni, yang ni kita nak fokus ni, syarat-syarat terjadinya paksaan. Maksudnya ikrah ni, paksa ni, bilakah kita akan anggap apa saja dibuat tu tak dikira terjadi, terbatal? Apa yang dilafazkan, apa yang dilakukan tak dikira apabila menepati syarat-syarat ikrah, syarat-syarat paksa. Kalau cukup syarat ni baru dinamakan sebagai paksaan. Cukup syarat, dia panggil syarat ikrah, barulah dia sebenarnya memang dalam keadaan terancam betul. Kalau dia lafaz, tak ada kira lafaz tu. Kena menepati syarat ikrah ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 11. Ni yang kita nak baca ni. Syurutul ikrah ni penting ni. Okey, pertama, syarat-syarat terjadinya paksaan. Sesuatu tindakan hanya akan dianggap sebagai satu paksaan dan membagikan implikasi syarat apabila ia memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, orang yang memaksa berkemampuan melaksanakan ancamannya. Jika tidak, ia hanya dikira sebagai gurauan. Ini kerana kebenaran untuk melakukan perkara yang dipaksa kerana darurat hanya diberikan apabila orang yang memaksa benar-benar berkuasa. Okey, orang yang memaksa berkemampuan melaksanakan ancamannya. Jika tidak, ia hanya dikira sekadar gurauan. Itu penting. Sekarang ni dia paksa kita. Orang memaksa tu, kita nampak memang dia boleh buat, memang boleh. Ada benda, memang ada pistol, memang ada pistol, memang ada pisau, memang ada. Dia mampu, dengan kuasa dia, memang dia boleh untuk laksanakan apa yang dia ancam. Ini penting. Kalau kita nampak dia nak bunuh, apa dia pakai apa? Nak bunuh, aku bunuh kau. Dia bawa dia. Dia bawa ni satu. Mana? Boleh tak? Itu kalau dia cerai juga, dilakukan juga apa yang ancaman ataupun kehendak daripada orang yang mengancam tadi, itu dikira tu. Kalau dia cerai juga isteri dia contohnya, dikira. Dia mesti, orang yang maksa mesti dia mampu untuk laksanakan. Kita boleh tengok situ, mesti. Okay, yang kedua, orang yang dipaksa merasakan besar kemungkinan orang yang memaksa akan melaksanakan apa yang dikatakannya dan apa yang diancamnya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Okey, yang ni pula memang dia akan buat sungguh. Ni yang kedua ni, cara dia tu dia beza. Orang ancam ni mesti orang yang kita nampak memang dia bersungguh akan lakukan. Tu penting tak? Mesti dia ni ada satu ghalabatul zon, sangkaan yang kuat. Besar kemungkinan ni ghalabatul zon lah. Sangkaan yang kuat bahawa orang yang maksa tu dia akan buat. Sebab memang dia dah macam standby sangat lah. Itu penting. Bukan nampak dia seolah bergurau,
Bukan nampak seolah-olah dia ni tak akan buat, dia saja cakap saja. Dia ada ghalabati zon, sangkaan yang kuat bahawa orang yang memaksa tu sayuhaqqiq, memang dia akan buat sungguh apa yang dia ancam. Baik. 3, orang yang dipaksa tidak mampu membebaskan diri daripada orang yang memaksa dan juga paksaan tersebut, sama ada dengan cara melarikan diri, melawan, meminta bantuan atau sebagainya. Mesti ada dulu ruang. Mesti selagi ada ruang nak lari, ada ruang nak halang ancaman tadi, itu wajib. Tak boleh. Kamu boleh lari, bukan ada apa pun sekarang. Boleh lari, bukan terkepung, bukan terkurung. Boleh lari, boleh minta tolong dengan orang. Selagi ada benda tu, dia tak gunakan benda-benda tadi, lalu dia tunaikan juga kehendak orang yang memaksa, jadi dia mesti, orang yang dipaksa tak ada ruang untuk nak bebaskan diri dia. Dia ada ruang, dia boleh lari tapi tak lari. Tak lari. Dia boleh jerit, panggil orang, dia tak jerit, tapi dia akur saja dengan kehendak orang tadi. Apa yang dia buat tu akan dikira oleh syarak. Dia tak jadi dipaksa, tak cukup syarat, tak panggil dipaksa, itu dia panggil sukarela. Awak tak lari, apa tak lari? Lari, kena ada usaha. Ni banyak bab paksa ni, nanti kita akan bahas. Orang yang dipaksa untuk berzina, boleh tak? Ni sebab tu saya nak baca bab ni. Dipaksa untuk berzina. Kalau kita tak berzina, saya bunuh. Boleh tak kita memilih berzina? Dipaksa untuk berzina. Orang yang dipaksa, awak bunuh anak awak sekarang. Kalau awak tak bunuh anak awak, saya bunuh awak. Boleh tak bunuh anak? Ni dalam ni akan bahas ni. Ini penting bab masalah ni. Kita disuruh untuk bunuh orang. Awak bunuh jiran awak. Kalau awak tak bunuh jiran awak, awak akan mati. Kerana ada orang diupah. Upah untuk bunuh seseorang. Kalau tidak, keluarga awak terancam. Keluarga awak akan mati seorang demi seorang. Syarat dia, awak kena bunuh dia. Boleh tak kita habiskan nyawa orang untuk selamatkan nyawa keluarga kita? Nanti akan bahas ni. Baik. Mesti kena ada usaha dulu. Melawan ke? Lawan. Ni boleh makan ni. Tak? Kuruh je, tua dah kuruh, tua pula. Uban. Kau takut dengan dia. Bunuh kan. Nampak dia pun pegang cangkul pun tak larat. Dia nak cangkul kita. Ni boleh lawan ni. Lawan dulu. Usahakan dulu. Kalau dia buat juga, maka jatuh juga. Apa yang dia lakukan tadi dikira dari segi syarak. Baik, yang keempat, orang yang dipaksa mestilah orang yang tidak dibenarkan melakukan apa yang dipaksa sebelum dia menerima paksaan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Contohnya, tindakan tersebut mengancam hak miliknya seperti memusnahkan hartanya sendiri, atau dia mengancam hak milik orang lain seperti memusnahkan harta orang lain, atau kerana hak syarak seperti minum arak, berzina dan sebagainya. Maknanya orang yang dipaksa tu mestilah orang yang tak dibenarkan melakukan apa yang dipaksa sebelum menerima paksaan. Faham tak? Sekarang ni disuruh kita bunuh diri kita. Boleh tak kita bunuh diri kita hatta sebelum paksa? Boleh tak boleh? Tu buat paksa. Bunuh orang, kita ni hatta tak dipaksa pun boleh tak bunuh orang? Tak boleh. Itu untuk hak diri kita. Boleh tak kita bakar handset kita, mensia-siakan harta? Boleh tak? Tak boleh. Orang paksa kita untuk bakar handset kita, tak boleh. Itu paksa. Maknanya sebelum kita dipaksa, kita memang tak boleh pun untuk lakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau benda tu dia memaksa kita untuk satu benda yang memang kita harus untuk buat hatta sebelum paksa, yang tu bukan paksa. Contoh, minum air je. Kenapa awak sanggup nak lawan dengan dia? Pasal disuruh buat benda yang memang boleh pun. Minum air. Sekejap lagi 10.30 makan. Siapa tak makan siap. Makan.
Siapa tak makan, itu kan paksa tu. Buatlah, makan je lah sikit. Itu kalau dia kaitkan dengan benda yang memang dia boleh. Ya, maksudnya paksaan itu dia memaksa sesuatu benda yang memang kita dibenarkan untuk buat dan memang kita boleh buat, hatta tak paksa pun, maka itu tak dinamakan sebagai paksaan. Paksaan ni suruh kita buat benda yang diharamkan kepada kita untuk kita buat, baik dari segi diri kita atau dari segi syarak. Dari segi syarak, contoh minum arak. Minum arak ni kita boleh buat, tapi syarak tak bagi. Minum memang mudah je, tapi syarak tak bagi. Minum arak, berzina, dari segi boleh, tapi tak boleh, syarak larang. Jadi itu semua masuk dalam kategori benda-benda yang tak dibenarkan. Orang paksa kita buat benda yang memang kita tak boleh buat, baik pada menjaga hak diri ataupun menjaga hak syarak. Itu baru dinamakan paksaan. Baik, yang kelima, ancaman yang dikenakan mestilah lebih berat bagi orang yang dipaksa berbanding perbuatan yang dipaksa. Oleh itu, sesiapa yang diancam akan ditempeling sekiranya tidak memusnahkan hartanya dalam keadaan ditempeling adalah lebih ringan baginya berbanding memusnahkan hartanya sendiri, maka ia tidak dianggap sebagai paksaan. Ancaman yang dikenakan mestilah lebih berat bagi orang yang dipaksa berbanding perbuatan yang dipaksa. Oleh itu, sesiapa yang diancam akan ditempeling sekiranya tidak memusnahkan hartanya dalam keadaan ditempeling adalah lebih ringan. Tahu tak? Bakar kereta awak, kalau tidak saya menampar Allah, menampar dengan bakar kereta, bakar kereta tu lagi besar daripada penampar. Awak pergi tadah je dalam muka awak kena menampar daripada bakar kereta. Awak kalau pergi bakar juga kereta, tak boleh tuntut ganti daripada orang ni, sebab itu tak dinamakan sebagai paksaan. Kita cerita sekarang ni implikasi. Dia nak bakar kereta, lantak dia lah, tapi saya nak tuntut ganti balik sebab dia paksa saya. Tak cukup syarat. Saya kata kalau dia tak bakar, saya nak menampar je, dia pergi bakar sungguh. Maknanya itu jadi macam sukarela. Itu jadi sukarela. Apa? Sebab kena pastikan ancaman tu lebih besar daripada perbuatan. Ancaman lebih besar. Dia nak buat satu benda yang lebih besar, ada daripada apa yang dia ancam. Baik, lagi sebaliknya, jika mangsa diancam akan dibunuh, jika tidak mahu memotong tangannya, ia dikira sebagai paksaan. Ini kerana ancaman bunuh adalah lebih berat berbanding perkara yang dipaksa, iaitu memotong tangan. Dalam keadaan ini dia boleh memilih perkara yang lebih ringan. Menurut riwayat yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn ahaduhuma aysaru min al-akhar illa ikhtar aysarahuma." Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara yang mana salah satu daripadanya adalah lebih mudah daripada yang satu lagi, baginda akan memilih yang lebih mudah. Jadi ada pun dikata jika mangsa diancam akan dibunuh, kita akan bunuh dia jika dia tak potong tangan. Betul? Dia akan dibunuh, maksudnya ancam aku akan bunuh kamu, mana nampak ancaman berat. Kalau kamu tak potong tangan, seolah-olah dia suruh potong potong tangan, kena aku bunuh. Potong tangan, kalau tidak aku bunuh. Ini dikira sebagai paksaan, walaupun nampak kat situ ada berat, ada ringan. Ini kerana ancaman bunuh adalah lebih berat berbanding perkara yang dipaksa, iaitu memotong tangan. Dalam keadaan ini
dia boleh memilih perkara yang lebih ringan. Menurut riwayat yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ahaduhuma aysaru min al-akhar illa ikhtara aysarahuma. Setiap kali Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua perkara dan salah satu daripadanya adalah lebih mudah daripada yang satu, baginda akan memilih yang lebih mudah. Maknanya jika mangsa diancam akan dibunuh jika tidak mahu potong tangan, ia dikira sebagai pasal. Padahal kau nak ikut potong tangan tu berat kau tu. Tapi di sini fiqh, ulama fiqh berpandangan nyawa lebih besar pada tangan. Pada ikut besar tu berat jugalah potong tangan ni. Jadi dari segi syarak, dia ulama bahas, adakah kita kena relakan saja tak apa dia bunuh, sedangkan ada pilihan yang lebih ringan, iaitu potong tangan. Mana ketika tu dia kata sepatutnya orang tu memilih untuk dipotong jangan potonglah tangan, tak berlawan. Walaupun nampak dia nak cerita ni, dia nak cerita kalau orang kata potong tangan pun besar juga kan, tapi sebab ada pilihan. Dia datangkan dalil Rasulullah bila selagi ada pilihan berat dengan ringan, Nabi akan pilih yang ringan. Itu dalil dia. Gitulah. Mungkin ini isu ada khilaf lah ni. Sebab dia ada situasi, tuan-tuan, kita tak akan redha dengan tawaran, kita lawan. Nanti akan ada bab ni, tak boleh terima. Tapi kalau dalam bab awak kena potong tangan, kalau tak potong aku bunuh, dia kena memilih potong tangan, jaga nyawa. Baik, yang keenam, dengan melakukan perkara yang dipaksa, ia mestilah melepaskan orang yang dipaksa daripada ancaman. Jika seseorang berkata, bunuhlah diri anda, jika tidak saya akan bunuh anda, maka ancaman ini tidak dianggap sebagai paksaan, kerana dengan membunuh diri ia tidak melepaskan dirinya daripada ancaman. Demikian juga jika seseorang diancam untuk dipotong tangannya, jika tidak mahu memotong tangannya sendiri. Dalam keadaan ini, orang yang dipaksa tidak boleh melaksanakan paksaan tersebut kerana pada hakikatnya ia sebenarnya tidak dipaksa. Ini kerana orang yang dipaksa sebenarnya mestilah terlepas daripada ancaman jika dia melakukan apa yang dipaksa. Jika dia sendiri membunuh dirinya atau memotong tangannya, bahaya sudah pasti berlaku kerana dia sendiri yang melaksanakannya. Namun jika dia tidak dilakukannya, ancaman tersebut masih belum pasti berlaku. Mungkin orang tersebut hanya memaksa tetapi tidak akan melakukan. Syarat yang keenam ni, semua benda yang dipaksa ni, kalau kita buat, kita akan terlepas daripada ancaman. Mesti kena gitu. Tapi kalau ada ancaman yang kalau kita buat, ikutlah, kita restulah, kita tetap tak terlepas daripada bahaya tu, maka kata ulama itu bukan ancaman. Contoh, tadi dia bagi contoh, kamu bunuh diri kamu terjun bangunan ni, terjun. Contoh dia paksa kita terjun tingkat tinggi tau. Awak naik Kuantan City Mall tu, atas kena awak terjun. Kalau awak tak terjun, saya tembak. Dua-dua mati belaka. Fight lawan. Cerdik kita terjun. Kalau awak tak terjun, saya tembak awak. Maknanya satu benda yang kalau dia buat, dia tak akan terlepas juga. Tak, betul tak? Kalau dia buat, dia tak terlepas daripada bahaya. Dua-dua mati. Kalau macam ni jangan ikut, bunuh diri tu. Lebih baik mati. Kalau mati pun sempat kat berlawan lah. Dan kalau dia tak bunuh diri, tu yang dia kata, kalau tak bunuh diri belum pasti lagi. Mati tak mati belum pasti. Tapi terjun, itu dah peratus dia dah besar lah. Kita berlawan belum tentu. Sama juga, awak potong tangan, kalau tak potong, saya potong tangan. Sama je. Mari kita potong tangan, mari kita berlawan. Mesti sifat bila dia buat benda yang dipaksa, dia mesti terlepas daripada apa yang dipaksa tu. Apa yang diancam tu terlepas.
Tapi kalau dibuat juga benda yang dipaksa, dia tetap tidak terlepas daripada ancaman. Maknanya itu bukan paksaan. Kalau tuan-tuan buat saja je, tak, sebab tak masuk dalam hukum paksaan. Kalau kita pergi potong juga tangan kita, tak, haram atas kita. Atas kita. Kalau kita bunuh diri juga, dia paksa, dia kata kalau kita tak terjun, dia akan bunuh kita. Dua-dua sama saja. Maka kalau kita terjun, mati kita je kira mati bunuh diri. Orang tak bagi paksa. Tak paksa, bunuh diri tu. Tak? Berlawan, jangan terjun, berlawan je. Jadi kalau kita tak terjun, dia tetap akan bunuh juga. Kita berlawan je. Okey, baik. Lagi? Ancaman tersebut mestilah bersifat serta-merta. Paksaan tidak tersebut jika ancaman tersebut diberikan tempoh tertentu. Ini kerana dengan tempoh yang ada, mungkin orang yang dipaksa boleh menyelamatkan diri dengan meminta tolong, menuntut perlindungan pihak berkuasa atau sebagainya. Minum mesti bersifat segera. Tak? Terjun bangunan ni. Kalau tidak, tahun depan aku bunuh. Tahun depan. Allah. Dan lagi dah. Ada setahun lagi tahun depan. Terjun. Kalau tak terjun, tahun depan memang saya akan tembak awak. Dah lah. Dan buat report dulu apa. Dia terjun juga. Orang kapal tahun depan pun nak tembak. Terjun juga. Tu bunuh diri. Bunuh diri tu. Itu tak dinamakan sebagai paksaan. Lagi? 8. Orang yang dipaksa tidak boleh melakukan selain daripada perkara yang dipaksa, ataupun melakukan melebihi apa yang dipaksa, ataupun melakukan kurang daripada perkara yang dipaksa. Ini kerana jika dia melakukan salah satu daripada 3 perkara ini, dia dikira sebagai menurut perintah dan bukan lagi dipaksa. Contohnya, apabila seseorang dipaksa menceraikan isterinya tetapi dia menjual rumahnya. Demikian juga jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak 1 tetapi dia menceraikannya dengan talak 3. Begitu juga jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak 3 tetapi dia menceraikannya dengan talak 1. Dalam ketiga-tiga kes di atas, tindakan mereka dianggap berkuasa. Ini bermakna dia tertakluk kepada hukum dan kesan daripada tindakannya, sama seperti jika dia melakukannya dengan pilihannya sendiri. Ini kerana tindakan ini tidak dianggap sebagai paksaan. Ini nombor 8 ni. Nombor 8 ni penting. Syarat paksaan juga adalah orang yang dipaksa, dia tu tidak punya pilihan. Maknanya ancaman tu, syarat dia mesti tak ada pilihan tau. Maksudnya orang yang dipaksa tidak boleh melakukan selain daripada perkara yang dipaksa. Kalau dia ada pilihan lain, lalu dia buat pilihan lain, maknanya itu orang panggil bukan paksa, itu kehendak. Dia akan ada makna kehendak kat situ. Dia nak awak terjun, awak minum arak, awak minum racun, satu je. Apa perlu dia buat? Orang tu suruh dia minum racun, satu je, nak satu je. Kalau awak ceraikan isteri awak talak 3 atau talak 1, kan 2 tu. Dia pun 3 lah. Hantar kau dah 3 lah. Ada pula. Dah kalau ada 2, talak 3, 1, pilihlah satu. Kalau mana dia ada pilihan. Kalau jatuh talak 1 tak ada masalah, boleh. Ada rujuk. Ada pilihan, dia tak boleh ada pilihan. Orang tu okey, pilih talak 3 atau talak 1. Dia pilih talak 1. Jadi tu jatuh. Tapi sebab ada ruang, itu tak dinamakan sebagai paksaan. Orang kata apa, dia kata paksa ceraikan isteri. Orang suruh cerai, dia pergi, okey aku jual rumah pada kamu. Lah orang suruh cerai, dia pilih satu pilihan lah lain. Tak bagi pilihan pun, bagi satu je, ceraikan isteri kamu. Okey aku jual rumah pada kamu. Baik aku beli. Jadi tu. Jadi Allah suruh cerai, dia jual rumah. Baik aku beli. Tak ada kerja tak? Orang tu pun elok je. Baik aku belilah. Ya, maknanya paksaan ni tidak boleh ada pilihan. Cerai isteri kamu talak 1 atau talak 2, itu pilihan. Mana kalau salah satu talak 2, berarti kalau dia
baik, aku cerai dia dengan talak satu, maknanya itu sebenarnya mari daripada paksaan ke daripada diri? Paksaan ke atau diri? Diri. Ada satu dan dua, dia pilih satu. Maknanya itu tak dinamakan sebagai paksa. Nak ceritanya apa? Nak cerita kata benda tu jadi lah. Jadi paksa ni kalau kena dengan syarat tak jadi. Tapi itu dikira jadi jatuh. Talak satu tu jatuh. Baik, lagi 9. Perkara yang dipaksa mestilah telah ditentukan, mestilah hanya satu. Jika seseorang dipaksa menceraikan salah seorang isterinya, akan membunuh Zaid atau Amru, tindakan ini tidak dianggap sebagai paksaan. Nampak? Satu, jika seorang dipaksa menceraikan salah seorang isterinya, tak ada. Maknanya kalau dia jatuh juga talak, jatuhkan juga. Maksudnya contoh dia kata isteri ada 4, ceraikan salah seorang isteri kamu, tidak aku bunuh. Lalu diceraikan salah seorang, jatuh. Hukumnya jatuh. Dia memang mesti satu je. Walaupun kita nampak benda tu dia dipaksa cerai, tapi memang jatuh. Sebab bila ada 4 orang, agak-agak orang yang ada isteri 4, dia nak cerai mana? Orang ada 4 isteri, ceraikan salah seorang isteri kamu, kalau tidak aku bunuh, tidak cerai mana? Mesti dia ada dalam kepala otak dia tu. Tak? Yang tua ni dah tua dah ni. Ataupun yang salah satu dari 4 tu, ada yang kedua ni asyik sakit je ni. Dia pun ambil peluang yang nombor 2 lah. Maknanya daripada siapa tu? Semua tu ada, maknanya ada perkongsian antara paksaan dan juga sebab tu Islam tak boleh terima benda tu sebagai paksaan secara mutlak. Jatuh. Kau kena cerai kan, mesti dia akan pilih. Mana boleh dia tak pilih, macam mana? Kau kata saya tak boleh pilih lah. Macam tu lah. Kalau saya tak boleh pilih, maksudnya dia akan rela lah atau dibunuh dia apa pun, sebab dia tak ada pilihan. Kalau dia pilih juga, jatuh. Tahu tak? Jatuh tak nak? So ada dalam hati ni. Dalam hati tu ada satu cerita lah, tak ada kaitan pun dengan ni. Tapi saja share, nak cerita. Dia cerita oleh ulama-ulama lah, ada cerita. Dia kata ada satu orang pasangan suami isteri. Memang isteri dia sayang sangat ke suami dia, sayang sungguh. Satu hari suami dia ni kerja dengan raja. Suami dia balik, suami kata, wahai isteriku, hari ni raja telah titah satu benda. Mana-mana suami yang tak berkahwin 2 akan dipancung. Mana-mana suami yang tak kahwin 2 akan dipancung. Jadi dia harap ihsan isteri dia lah, mati abang ni, sebab raja dah titah lah, suami mesti kahwin 2. Dia pun, isteri kata, alhamdulillah, saya dah lama dah bercita-cita supaya abang ni mati syahid di jalan Allah. Abang syahid lah jalan Allah abang, janganlah takut untuk syahid. Padahal sayang tau, tapi bini 2 punya pasal mati pun tak apa. Jangan main orang perempuan ni. Baik. Okey, itu yang ke-9, yang ke-10. Perkara yang diancam mestilah tidak berhak diperlakukan sedemikian. Contohnya, seorang muflis tidak dibenarkan menguruskan hartanya, dipaksa supaya menjual hartanya. Itu juga orang yang melepaskan idah, kemudian dipaksa untuk menceraikan isterinya. Kemudian juga orang yang membunuh dengan sengaja diukur untuk dikenakan qisas. Cuma ini sebenarnya bukan paksaan, kerana paksaan-paksaan ini memang berhak diterima oleh orang yang dipaksa. Yang ke-10 ni, perkara yang diacam
mestilah tidak berhak diperlakukan sedemikian. Mana makna dia? Contohnya, seorang muflis yang tidak dibenarkan mengurus hartanya dipaksa supaya menjual hartanya. Begitu juga orang yang melafazkan ilat kemudian dipaksa untuk menceraikan isterinya. Demikian juga orang yang membunuh dengan sengaja diugut untuk dikenakan qisas. Kejap kita baca macam apa? Contoh dia tu yang bawah 10 kan. Alla yakuna al-muhaddada bihi haqqan lil mukrih. Haqqan lil mukrih. Mukrih ni maksudnya orang yang memaksa, yatawassalu bihi ila ma laysa haqqan lahu wala wajiban, kepada apa yang bukan hak baginya wala wajiban. Katahdidi zawj, kan, alla yakuna al-mukrahu alaih al-mukhawwafu bihi mustahiqqan alaih, kama law huddida al-muflis al-mahjur alaih bi bai'i malih أو هدد المولي بالتطليق عليه أو القاتل عمدا بالقصاص فليس هذا بإكراه لأن هذه الأمور المهدد بها مستحقة على المستكره. Dia sebenarnya kalau ikut dalam ni, dia nak begini, orang muflis yang tidak dibenarkan menguruskan harta, betul tak? Kita paksa dia. Dia sebenarnya patutnya gini, tapi ayat ni jadi lain. Sepatutnya gini, kita tak dinamakan sebagai paksaan apabila kita memaksa seseorang untuk buat benda yang memang dia patut dah tak boleh buat. Ada contohnya, kita paksa seseorang muflis, orang muflis kan, kita paksa dia untuk dia ni tak boleh jual harta dia. Awak tak boleh jual harta awak. Awak tak boleh jual harta awak. Kalau awak jual harta awak, saya bunuh. Baik, sekarang ni orang muflis memang tak boleh jual harta pun. Itu sebenarnya maksudnya gitu, tapi ayat ni jadi lain. Terbalik kan? Sebenarnya gitu. Sebab apa? Memang orang muflis tak boleh jual harta dia. Orang muflis dia tak boleh jual aset dia. Tiba-tiba dia dipaksa untuk tak menjual aset dia. Nampak tak? Dia panggil tahsilul hasil. Hasil dia sama je, natijah sama je. Jadi memang dia tak boleh, itu tak dinamakan sebagai satu paksaan. Itu sebenarnya maksud dia kat gitu. Cuma ayat ni dia kata contoh seorang muflis yang tidak dibenarkan menguruskan hartanya, dipaksa supaya menjual hartanya. Begitu juga macam gitulah lebih kurangnya makna dia. Cuma masalah dalam kitab Arab ni pun dia macam gitu juga. Ada tak apa, nombor 10 ni kita ni dulu, kita kena rujuk kitab-kitab lain. Syarat nombor 10 ni dia boleh dua wajah juga sebenarnya. Sekarang ni ada orang muflis, dia tak boleh jual harta dia, tiba-tiba dia dipaksa untuk jual harta dia. Kan? Tak boleh juga. Sama je. Muflis tak boleh, orang paksa dia. Awak jual harta awak. Kalau awak tak jual, dia akan dibunuh. Tapi kalau tengok benda tu lebih ringan, sepatutnya itu termadan syarat dia dari segi sudut muflis. Tapi satu lagi nyawa dia. Tak, adakah dia kata saya tak jual, saya tak jual lah, sehingga nyawa dia boleh terancam. Dia tak jual tu sebab dia muflis.
orang paksa dia suruh jual, awak akan jual. Kalau awak tak jual, maka awak akan dibunuh. Dia nak ikut terma muflis yang tak boleh jual ke dia nak jaga dia punya nyawa dia? Sepatutnya dia kena jaganya nyawa dia lah. Dia mungkin gitulah. Dia ada, nanti kita akan rujuk balik yang nombor 10 ni. Ayo, nombor 11. Contoh lain nombor 10 tu betul tak? Betul lah. Tidak dengan kisah. Macam demikian juga orang yang membunuh dengan sengaja diukur untuk dikenakan kisah. Memang kena kisah pun. Mana kalau ikut ni yang betul ni. Kalau ikut contoh bunuh ni betul. Nampak? Orang yang membunuh dengan sengaja diugur untuk dikenakan kisah. Awak makan ni ataupun awak minum racun ni, kalau tidak kita akan kenakan awak kisah. Masa tu dia memang berhak kena kisah pasal dia dah dibunuh orang. Bila tiba-tiba orang ancam dia untuk kena kisah, dia pun alhamdulillah, tak apalah, kena kisah juga. Tu tak dinamakan sebagai apa? Tak dinamakan sebagai pasal ni. Hak yang contoh yang bunuh ni betul. Contoh yang atas tu macam contoh dia tu macam tak kena. Ayo lagi. 11. Perkara yang dipaksa mestilah bukan hak pemaksa yang akan digunakan untuk memperolehi sesuatu yang bukan hak atau tanggungjawabnya. Contohnya, suami mengancam isteri bahawa ia akan menceraikannya jika si isteri tidak memasukkan hutangnya pada isterinya itu. Ancaman ini bukan satu paksaan. Jika si isteri melupuskannya, hutang tersebut dianggap lupus dan tidak berhak menuntutnya kembali selepas itu. Okey, ni yang ke-11 ni. Perkara yang dipaksa mestilah bukan hak pemaksa yang akan digunakan untuk memperolehi sesuatu yang bukan hak atau tanggungjawabnya. Contoh, suami mengancam isteri bahawa dia akan cerai. Aku akan ceraikan kamu kalau kamu tak batalkan hutang yang aku hutang dengan kamu. Suami hutang dengan isteri. Suami hutang dengan isteri. Patutnya suami kena bayar lah. Betul tak? Suami hutang dengan isteri kan? Kalau mau tak cancelkan hutang tu, tak nak bayar untuk lelaki ni. Tapi dia ugut dengan apa? Dia ugut dengan cerai. Isteri ni punya sayang ke suami dia. Tak apalah, tak apalah. Kira halal lah hutang tu. Persoalannya sekarang ni, halal sungguh tak? Halal tak? Hutang tu kira memang kira cancel betul ke? Ni dia kata hutang tersebut dia anggap lupus dan tidak berhak menuntutnya kembali selepas tu. Jangan isteri kita tuntut balik. Si suami ancam akan ceraikan isteri dia kalau sekiranya isteri dia tak halalkan hutang. Isteri dia pun takut kena cerai. Isteri dia pun halal tak apa halal. Nanti jangan isteri minta balik. Tak jadi sebab hari tu saya buat waktu awak paksa saya. Awak paksa saya nak cerai saya, tu saya buat tak boleh tuntut. Kira hutang tu memang lupus. Tapi walau bagaimanapun ada pendapat lain. Walau bagaimanapun, setengah ulama berpendapat ancaman ini dianggap sebagai satu paksaan kerana suami mempunyai kuasa ke atas isteri dan ini wujud pokok paksaan. Berdasarkan pendapat ini, jika si isteri melupuskan hutang untuk melepaskan diri daripada ancaman tersebut, si suami masih bertanggungjawab membayar hutang tersebut. Maka si isteri berhak menuntutnya selepas itu. Ada pandangan kata paksa. Saya terpaksa. Kalau saya tak batalkan hutang, saya tak halalkan, dia nak cerai saya. Dia nak cerai. Jadi saya terpaksa juga. Ada sebagian ulama ambil kata terpaksa. Jadi walaupun isteri sebut dah hutang tu halal, tapi dia boleh tuntut balik. Lepas dah selesai balik, dia pun tuntut. Mari sini hutang mula. Tok laki pun ugut balik. Tak habis tak habis sebab apa? Sebab dia kata perkara dipaksa tu bukan hak pemaksa. Cerai ni hak apa? Hak suami. Hak suami. Dia memaksa isteri dia pada sesuatu benda yang duduk di tangan dia. Hati tak boleh tu.
cerai kan hak dia. Aku akan ceraikan kau. Cerai duk tengah siapa? Bukan nak tunggu isteri buat. Paksa ni kan nak suruh orang yang dipaksa tu buat, betul tak? Tapi dia mengugut dengan sesuatu benda yang duduk di tangan dia. Tak? Kan kita cerai, terjun bangunan, siapa yang akan terjun? Orang yang dipaksa. Ya, kalau cerai, sebenarnya cerai tu duduk di tangan orang yang memaksa. Tapi ada pandangan kata benda tu pun masuk dalam paksa. Maknanya kalau isteri cakap je, halah, padahal tak halah. Boleh je gitu. Baik. Tindakan yang melibatkan paksaan serta kesannya. Ni pun kita kena baca kok. Ni. Dia ada penting kat sini ni. Okey. Bismillah. Tindakan yang melibatkan paksaan serta kesannya. Terdapat dua jenis tindakan yang boleh berlaku paksaan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Pertama, tindakan yang berkaitan dengan fizikal, iaitu segala perkara yang dapat diketahui melalui panca indera, sama ada berbentuk percakapan maupun perbuatan seperti makan, minum, membunuh, membinasa, mencaci dan kufur. Kedua, tindakan yang berkaitan dengan syarak, iaitu semua perkara yang dapat diketahui melalui syarak. Dalam hal ini syarak telah meletakkan nama dan hukum hakam tertentu bagi tindakan-tindakan tersebut seperti jual beli, nikah, cerai dan kontrak-kontrak serta pembatalannya yang lain. Okey, maknanya gini, sesuatu benda yang dipaksa ni, biasa kan paksa ni kan sama ada suruh buat atau suruh tinggal. Betul tak? Suruh buat atau suruh tinggal. Tinggalkan benda ni, kalau tidak aku gitu. Tak? Terjun ni atau suruh buat, kalau tidak aku akan buat. Jadi dua benda tu, disuruh buat atau disuruh tinggal. Benda yang disuruh buat dengan disuruh tinggal ni ada dua macam. Satu dipanggil benda yang disuruh buat disuruh tinggal tu berkait dengan fizikal lah. Fizikal, suruh benda, suruh makan, suruh minum, suruh bunuh, suruh rosakkan hati orang, suruh caci. Kau caci dia, kalau kau tak caci dia, aku tembak. Kau kutuk dia tak? Kau kapirkan dia, kalau kau tak kapirkan dia, aku bunuh. Itu orang panggil masuk dalam pertama. Apa? Iaitu yang melibatkan fizikal. Apa? Caci ni kan mulut, lisan lah. Lisan, pergi runtuh hati orang tu fizikal tak? Ambil tangan, rosakkan motor orang. Kau rosakkan motor dia, kalau tidak aku bunuh kau. Tu semua masuk paksaan, jenis paksaan yang melibatkan fizikal. Bahasa Arab dipanggil tasarrufat hissiyah. Tasarrufat hissiyah, tindakan-tindakan yang hissiyah, yang nampak. Nampak. Yang kedua, ada benda yang dipaksa ni bersifat syar'i. Bersifat syar'iyah. Contohnya apa? Jual. Itu orang panggil syar'i, sebab jual beli tu melibatkan hukum. Kau jual motor ni pada orang itu, kalau kau tak jual aku tembak. Kau nikah dengan dia paksa. Kau nikah dengan dia, kalau kau tak nikah dengan dia, kau ceraikan dia, itu dipanggil syar'i. Jadi ada dua macam paksaan ni, satu yang fizikal, satu lagi yang bersifat syar'i, yang hukum. Ni sekarang ni nak bahas. Kalau orang cerai, kalau orang nikah kerana paksa, kalau orang cerai kerana paksa, jatuh tak? Kalau orang jual kerana paksa, jadi tak? Kalau orang beli kerana paksa, jadi tak? Ni nak cerita bab tasarrufat hissiyah yang nampak tadi. Kalau orang tu dia minum juga arak, jadi tak hukum minum arak? Berdosa ke tak berdosa? Kalau orang tu dia maki juga, dia kutuk juga, jadi jatuh tak hak qazaf, tuduh? Awak kena tuduh dia. Awak kena tuduh. Kalau awak tak tuduh dia, saya akan tembak awak. Jadi orang tu tuduh, dia kena tak pada dia ni hak qazaf, hak menuduh? Ni nak cerita ni, kena tak kena, berdosa ke tak berdosa? Ada benda yang tembus, dia buat tu jadi. Ada benda yang tak jadi. Ada benda jadi tapi tak berdosa, jadi tapi tak Ni dia nak perincikan. Baik. Lagi? Yang pertama?
Pertama, tindakan yang berkaitan dengan fizikal dan kesan paksaan ke atasnya. Terdapat dua hukum yang membabitkan tindakan yang berkaitan dengan fizikal, percakapan dan perbuatan. A. Hukum yang merujuk kepada pembalasan di akhirat, iaitu sama ada ia akan dihukum atau tidak. B. Hukum yang merujuk kepada pembalasan di dunia, iaitu sama ada ia akan dikenakan denda dan hukuman atau tidak. Apakah kesan paksaan terhadap tindakan yang berkaitan dengan fizikal ini dari segi hukum hakam akhirat dan dunia? Kesan paksaan terhadap tindakan yang berkaitan dengan fizikal bergantung kepada jenis tindakan yang dipaksa. Mungkin tindakan ini diharuskan walaupun sebelumnya diharamkan atau dilarang. Mungkin juga tindakan ini dibenarkan walaupun ia masih kekal dilarang. Mungkin juga tindakan ini tetap diharamkan dan tidak diberikan sama sekali keharusan atau keringanan. Ketiga-tiga kategori ini akan dibincangkan di bawah. Jadi banyak tiga lah. Kesan paksaan terhadap tindakan yang berkaitan dengan fizikal bergantung kepada jenis tindakan yang dipaksa. Mungkin tindakan ini diharuskan walaupun sebelumnya diharamkan atau dilarang. Mungkin juga tindakan ini dibenarkan walaupun ia masih kekal dilarang. Ada. Bila kamu dipaksa, bolehlah kamu buat. Mungkin ada situasi benda tu dilarang, tapi kamu dipaksa. Benda tu dilarang, tak boleh, tapi kamu dipaksa, diancam. Tak apa, boleh kamu buat. Ada. Boleh, kita buat juga. Dibenarkan. Rukhsah. Ada benda dilarang, tak boleh. Ketika itu kamu dipaksa dan memang kamu tak boleh buat sampai bila-bila. Tak boleh. Kena lawan, kena fight. Ada benda yang diberi pilihan. Kamu nak buat apa boleh, tapi afdalnya kamu tak buat, kamu lawan. Ada kategori tu. Ada benda. Okay, baik. Kategori pertama, tindakan yang berkaitan dengan fizikal dibenarkan apabila ada paksaan. Apa benda, tuan-tuan? Berkaitan dengan fizikal, kalau kita dipaksa, ya, kita boleh buat. Kita kena buat, kena akur. Kita kena buat apa yang diancam kepada kita, kita kena buat. Apa? Okey. Pertama, termasuklah dalam kategori ini adalah memakan bangkai, darah dan daging babi, minum arak serta perbuatan-perbuatan lain yang dilarang. Apabila seseorang Muslim terpaksa melakukan perkara ini, ia diharuskan kerana Allah membenarkannya dalam keadaan terdesak. Allah Ta'ala berfirman selepas menyatakan pengharaman perkara-perkara ini, illa maqturirtum ilaih, kecuali apa yang kamu terdesak kepadanya. Al-An'am ayat 119. Pengecualian yang diberikan selepas pengharaman ini menunjukkan ia diharuskan. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Oleh itu, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka dia tidaklah berdosa. Atau ayat 133. Dengan menafikan perbuatan ini berdosa, sekaligus menunjukkan dia dibenarkan. Orang yang dipaksa melakukan perkara haram ini termasuk dalam golongan orang yang terdesak dan dengan itu tidak termasuk dalam hukum ini. Jika orang yang dipaksa enggan melakukannya hingga menyebabkan kematian, dia akan dihukum. Ini kerana keengganannya itu menyebabkan dia mengumpan dirinya dalam kebinasaan. Sedangkan perbuatan ini dilarang oleh Allah Taala. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu pada kebinasaan dunia dan akhirat. Okey, yang pertama contoh ni, tindakan yang berkaitan dengan fizikal. Benda tu dilarang. Tapi kita dipaksa. Maka syarak benarkan bila ada paksaan. Benar. Contoh, kalau kamu tak makan bangkai ni, kamu makan cepat. Kalau makan aku tembak. Ini makan ni, bab makan. Suruh makan apa? Suruh makan daging khinzir. Yang orang kena tangkap dekat Kemboja tu kan. Kan dia kata kan, kami dipaksa makan khinzir. Ya Allah, makan tikus. Macam mana Allah Akbar. Tak, nak cari kerja je tak? Pergi bawa sampai kat Thailand, tu masuk Kemboja Oh ya Allah.
sindiket ni dipaksa, kalau tidak aku tembak. Dalam situasi tu makan tikus tu haram, makan khinzir tu haram. Baik, sekarang ni nak mati ke nak makan tikus? Cepat makan pejam mata lah. Pejam mata lah. Niatkan ayam. Tak, ni dari segi dia tak mati, tak tembak. Kita faham dari segi hukum lah. Dari segi hukum, kalau makan termuntah juga nak buat ke? Tak. Tapi dari segi hukum, makan bangkai, makan darah, dia kata apa? Haram. Tapi syarak benarkan. Sehingga dalam Quran kata fala ithma alaih, tak ada dosa. Faman yadhurra ghayra baghin, siapa yang dalam keadaan terdesak. Ini sama ada bukan dipaksa, orang yang masuk hutan tak ada makanan dah, boleh makan. Kita cakap ni sebab kita kenyang makan pagi tadi. Cuba lapar tengok. Dah tak ada makanan dah. Tak ada makanan dah. Segala benda semua nampak KFC belaka. Ini sebab kita kenyang. Cuba famanitur tu, ketika dalam keadaan genting, ketika itu boleh makan. Dan bahkan dia kata apa? Jika orang dipaksa enggan melakukannya hingga menyebabkan kematian, dia akan dihukum. Apa hukum? Mana kena juga habuan akhirat kena. Awak tak boleh, awak kena makan sebab menyelamatkan nyawa. Wala tulqu bi aidikum ila, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kalau kita kata saya rela mati daripada makan tikus, salah. Jangan mati makan tikus tu sikit. Tak boleh bahagian tu, ambil ekor tu. Jangan. Walaiyazubillah. Allahumma astur. Allah lindungi kita lah. Itu orang panggil, dipanggil apa? Kan dia minta fitnah. Fitnah tu dah fitnah yang Nabi doa tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup ni macam tu lah, nak hidup sampai diuji. Fitnah kan ujian. Itu dah fitnah. Maknanya kita nak menyambung hayat kita terpaksa makan tikus. Walaiyazubillah. Hidup punya pasal. Itu fitnah waktu hidup. Fitnah, ujian hidup. Fitnah ni ujian hidup. Ada orang diuji sampai gitu. Sebab tu kita minta perlindungan daripada Allah, daripada diuji setara itu. Ujian berat tu. Sebab tu Nabi minta jauh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 sebelum beri salam. Itulah fitnah orang panggil. Amda fitnah hidup gitu lah. Siapa nak hidup tu ujiannya berat. Tapi dari segi hukum, ini dari segi hukum. Kalau orang dia merelakan dirinya dia mati hanya kerana dia tak nak makan minum arak, dia tak nak makan bangkai, maka itu masuk dalam bab dia dilarang oleh Allah. Dia kena balasan ke akhirat. Tapi Allah tu Maha Pengampun lah. Itu nak ceritanya. Ini perbincangan adalah dari aspek hukuman akhirat. Hukuman akhirat macam tu. Kita kena makan. Kalau kita tak makan, dia anggap dosa akhirat. Dosa. Baik. Sekarang ni nak cerita ni pula. Nak cerita bab hukuman dunia. Hukuman dunia ni begini. Tak apalah, minumlah arak. Pasal nak selamatkan nyawa ni. Dia nak bunuh kita kalau kita tak minum arak. Selepas kita minum arak, kita mabuk. Mabuk kita tu, kita bunuh orang ke dalam keadaan mabuk. Kita bunuh orang ke, kita berzina ke, pula implikasi lepas tu pula.
Dia suruh kita minum arak ke tak, kita dia tembak kita. Baik kita pun minum arak. Bila kita minum arak, kita pun mabuk terpaksa tu, bukan mabuk sengaja tu. Keluar belaka ni, kita ni keluar belaka cerita ni, tengah mabuk. Lepas tu kita pergi pecah cermin rumah orang. Tinggal persoalan sekarang, kena ganti tak? Ni dunia punya ni, kena ganti tak? Sekarang tuan rumah tuntut dengan kita mabuk akibat daripada dipaksa. Pecah cermin rumah orang, mungkin kita dah cederakan orang. Itu hukuman dunia, boleh tuntut kita tak? Ni nak cerita. Ayo. Manakala daripada aspek hukuman di dunia, para ulama pernah membincangkan kesan paksaan meminum arak, adakah pelakunya dihukum bodoh atau tidak. Itu juga apakah hukuman terhadap perkara yang dilakukannya ketika mabuk. Menurut ulama, orang yang dipaksa meminum arak tidak akan dikenakan hukuman hudud kerana hudud dilaksanakan untuk mencegah perbuatan jenayah ini pada masa hadapan. Sedangkan tindakan orang yang dipaksa tidak dianggap sebagai jenayah kerana ia diharuskan. Malah ia mungkin diwajibkan kerana jika dia tidak melakukan perkara tersebut dan menyebabkannya ditimpa perkara yang diancam, dia dikira berdosa. Maknanya pertama sekali dia tak kena hukum hudud. Itu satu, memang tak kena. Pasal orang kena hukum hudud ni orang sengaja, sedangkan dia dipaksa. Beres. Lagi para ulama juga berpendapat bahawa segala tindakan orang yang mabuk kerana dipaksa meminum arak tidak akan dihukum. Ini kerana segala perbuatan orang mabuk hanya diambil kira ketika dia dikira berdosa kerana perbuatan tersebut, iaitu mabuk kerana perbuatan sendiri tanpa alasan yang diterima syarak. Ini bertujuan untuk menghukumkannya dan supaya dia berasa serik jika tidak mengulanginya. Namun demikian, hukuman keras ini tidak diperlukan apabila mangsa dipaksa minum sehingga mabuk kerana tujuan hukuman tadi tidak akan tercapai. Ini kerana orang yang dipaksa tidak melakukannya dengan kerelaan dan dia juga tidak berdosa melakukannya. Rujukan bagi perkara ini adalah sabda Rasulullah SAW secara umum mengatakan, Inna Allaha wada'a an ummatil khuta'a wal nisyan wa mastakrihu alaihi sesungguhnya Allah telah menggugurkan daripada umatku dosa yang disebabkan oleh tersalah atau tidak sengaja, lupa dan perkara yang mereka dipaksa melakukannya. Jadi pertama tadi dari segi hudud, yang kedua dari segi sudut implikasi. Selepas dia mabuk, dia pecah, tak kena ganti. Tak payah. Sebab apa? Mabuk dia bukan dengan kesengajaan dia. Sebab tu beza. Orang mabuk yang dengan kesengajaan dia minum arak, menyebabkan dia tak sembahyang apa semua, dia kena qada. Tapi ada orang yang tak sedar sehingga berlalu waktu-waktu sembahyang, dia tak kena qada. Sebab apa? Waktu dengan kesengajaan, yang ni bukan dengan kesengajaan. Dia ambil kira. Kalau orang melakukan sesuatu mabuk dengan sebab dosa, maka jadi sembahyang tak sah, tapi kena qada. Kena qada pada berbeza dengan orang yang dalam keadaan dia tak sedar, itu bukan kena kesengajaan. Lebih apatah lagi paksaan. Jadi kalau dia pecah cermin rumah orang, tak kena. Mana dia anggap afat samawiyat, macam ribut macam ribut yang memecahkan cermin rumah orang. Tak kena. Orang tak boleh charge dia. Sebab dia tertolak daripada hukum dunia. Itu kalau dia minum juga. Sekarang minum dia itu dengan paksaan, dan dia diwajibkan untuk minum untuk jaga nyawa dia. Takkan kita kata nak charge pula dia bila dia mabuk dia buat macam ni. Sebab dia bukan sengaja untuk mabuk. Okey. Lagi? Maksudnya Allah menggugurkan hukum bagi perbuatan serta kesan-kesan daripada perbuatan tersebut, dan bukannya menggugurkan perbuatan ini daripada berlaku kerana ia memang berlaku. Atas dasar ini, semua kesan daripada paksaan tersebut juga digugurkan, iaitu tidak akan diambil kira. Hadis ini merangkumi hukum dunia dan akhirat. Okey, habis kategori yang pertama. Kategori pertama tadi maknanya berkaitan dengan fizikal.
Dibenarkan bila ada paksaan. Boleh suruh minum arak, boleh, memang boleh minum arak, makan daging khinzir dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang. Itu dalam bab dibenarkan kalau ada paksaan. Ni kategori yang kedua, dia macam rukhsah, bukan dibenarkan secara total, tapi sebenarnya rukhsah, kelonggaran. Bila sebut rukhsah, sama ada dia boleh gunakan rukhsah itu ataupun tak nak guna, boleh. Itu panggil rukhsah, kelonggaran. Macam kita lah, musafir, boleh tak jamak? Boleh tak jamak? Jamak itu rukhsah. Musafir qasar, qasar tu semayang 4 boleh semayang 2, itu dipanggil rukhsah. Rukhsah ni dia bukan ketetapan. Hak tadi wajib suruh minum arak, wajib minum arak nak jaga nyawa. Yang ni rukhsah, kelonggaran. Awak tak wajib. Kalau awak nak terus pun boleh, tapi kalau awak memilih untuk tidak pun boleh. Rukhsah, kelonggaran. Musafir boleh qasar. Saya nak semayang tak nak qasar, nak 4, boleh, tak ada masalah. Ni nak cerita. Okey, pertama, kategori kedua, tindakan yang berkaitan dengan fizikal dan diberikan kelonggaran disebabkan pasal. Pertama, tengok diberi kelonggaran tu nak beza dengan dibenarkan. Nampak tak? Mana syarak benarkan? Hak ni syarak beri kelonggaran, dia boleh, tetapi nanti akan bahas yang afdalnya tak payah. Ni contoh apa? Ucapan atau perbuatan yang pada zahirnya menunjukkan kekufuran. Contohnya, mengeluarkan kata-kata kufur, mencaci Nabi SAW, sujud kepada berhala dan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh orang kafir dengan tujuan menyembah dan memuja. Semua ucapan dan perbuatan seperti ini diberikan kelonggaran untuk dilakukan sekiranya dipaksa dengan syarat, artinya yakin dengan iman. Ini berpandukan firman Allah Ta'ala, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akraha wa qalbuhu wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya azab yang dahsyat. Kecuali orang yang dipaksa supaya kufur, sedangkan hatinya tenang dengan iman, maka dia tidaklah bersalah. Tetapi sesiapa yang terbuka hatinya dan reda kepada kekufuran, maka mereka akan ditimpa kemurkaan daripada Allah dan bagi mereka juga azab yang besar. Al-Hakim meriwayatkan daripada Muhammad bin Ammar bin Yasir daripada bapanya radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, orang-orang musyrikin telah menangkap Ammar bin Yasir. Mereka tidak mahu membebaskannya sehingga dia mencaci Nabi SAW dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian mereka membebaskannya. Setelah dia datang menemui Rasulullah SAW, baginda berkata, apakah yang berlaku pada engkau? Dia menjawab, perkara buruk, wahai Rasulullah. Saya tidak dibebaskan sehingga saya mencaci Tuhan dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Baginda bertanya, bagaimana dengan hatimu? Dia menjawab, hatiku tenang dengan iman. Baginda bersabda, jika mereka ulangi lagi, lakukan lagi seperti itu. Mengaku kufur di sini hanyalah satu kelonggaran rukhsah. Tindakan ini tidak pernah diharuskan. Tindakan ini tidak pernah diharuskan. Ini kerana kekufuran tidak mungkin dibenarkan sama sekali dalam apa keadaan sekalipun. Dengan ini, perbuatan dikekal dengan hukum asalnya itu haram, tetapi hukum baginya digugurkan kerana wujud usuran paksaan. Oleh itu, rukhsah, kelonggaran yang diberi hanyalah mengubah hukum tindakan yang dilakukan, iaitu kesan tindakan tersebut seperti hukuman dan lain-lain, bukannya mengubah hukum asalnya iaitu haram. Okey, nampak Ni yang pertama Yang pertama, contohnya ucapan dan perbuatan pada zahirnya menunjukkan kekufuran. Ada orang paksa kita, kalau dia akan bunuh kita dengan syarat kita kena memaki Nabi SAW. Kita kena engkar, kena mendatangkan satu kalimah kufur, tidak menunjukkan tidak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Tuhan-Tuhan orang kafir. Ni semua kalimah-kalimah kufur, tapi dipaksa kita. Kalau tak paksa, kita tembak kita. Maka asal hukum tak ubah. Mana boleh kalimah-kalimah kufur ni hukumnya haram.
tapi rukhsah nak jaga nyawa boleh, tapi syarat dia wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hati mesti tetap dengan iman. Sebab tu Nabi tanya Ammar bin Yasir, hati kamu mana? Nabi tanya hati macam mana hati waktu kamu sebut? Ya Rasulullah, dia suruh aku makimu ya Rasulullah dan puji Tuhan. Okey, tak apa Rasulullah, hati mana hati? Hati saya tetap beriman. Lalu Nabi kata, kalau berlaku lagi buat gitu lah. Ya salam. Kalau berlaku lagi buat, dia tak apa, sebut lah. Kita kena takak kau minih ke apa lah. Kau minih ke apa, suruh kita beritahu kata mu ni tak Islam dah apa semua, cakap je. Tapi hati Islam. Maki Nabi kamu, baca Al-Quran, itu semua perbuatan-perbuatan kufur. Baca Al-Quran, tak apa, tapi dalam hati kekal keimanan, itu penting. Tapi masih lagi itu sebenarnya kena faham berasal perbuatannya kekal haram. Cuma pada ketika itu diberi rukhsah. Oleh kerana tadi kata, oleh kerana hukum haram masih kekal dan tindakan tersebut dibenarkan kerana ia adalah rukhsah, bukan kerana ia perkara harus. Bukan harus, dia tak harus. Tak, dia cuma rukhsah, kelonggaran sementara. Maka lebih baik tak melakukannya. Lebih baik. Ada boleh rukhsah pilihan, maknanya lebih baik. Dia kata tak, ada situasi mauqif, dia akan baca hadis nanti. Ada sahabat tak gerak, maki Nabi, keluar daripada Islam, dia kental. Boleh. Ni hadis. Jika keengganan mengambil rukhsah, tak mau ambil rukhsah ni, iaitu memaki Nabi, mengisytiharkan keluar daripada Islam, dia tak nak ambil, tindakan tersebut dibenarkan. Dia akan diberi ganjaran pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi ada rukhsah, tengok atas iman lah. Tengok atas iman lah. Nak kena pancung tak? Cuba okey, puji sana, puji Tuhan, kadang aku pancung, ada orang kental. Sebab ada setengah situasi dia nak tengok kita je, betul tak? Dia nak pancung pun, nak suruh kita jadi kufur, keluar kalimah kufur sebelum mati. Lainlah kalau kita sebut benda tu kita selamat. Sebab tu ada orang kental, tak nak ambil rukhsah, padahal boleh je. Yang penting hati, Allah mengira pada hati, boleh je. Tapi ada orang kental. Ada. Seperti kenyataan ini disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ka'ab bin Al-Arat. Kami mengadu kepada Rasulullah ketika baginda sedang berselimut dengan jubahnya di bawah Kaabah. Kami katakan kepada Rasulullah, tidakkah engkau mahu meminta bantuan untuk kami? Tidakkah engkau mahu berdoa kepada Allah untuk kami? Lantas baginda bersabda, ada seorang lelaki pada zaman sebelum kamu, sebuah lubang telah digali untuknya, kemudian dia diletakkan dalam lubang itu. Setelah itu dibawa pula sebuah gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu dia dibelah dua. Namun itu tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Dia juga disikat dengan sikat besi sehingga tercerai dagingnya daripada tulang dan uratnya, dan ia tetap tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Allah akan menyempurnakan urusan ini sehingga seorang penunggang akan menunggang daripada Sana'a hingga ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah, dan takutkan serigala menyerang kambingnya, namun kamu terlalu gopoh. Ya, hadis ni ni hadirin. Maknanya syahid di kat sini, cara pengambilan dalil daripada hadis ini ialah Rasulullah telah menceritakan bagaimana generasi sebelum ini bersabar dalam berhadapan dengan paksaan semata-mata kerana Allah, kerana mereka terpaksa menerima nasib yang demikian. Mereka tak berpura-pura kufur. Boleh. Ini orang tak mahu ambil rukhsah ni, tak mahu ambil mati tak apa, matilah iman. Oh, Masya Allah. Orang kalau memang
cinta kat mata orang macam orang perang. Orang perang. Kalau main takut-takut ni jadi perang sok. Perang, masuk medan perang. Sama ada Islam tertegak ataupun aku mati syahid. Dua sahabat. Dua je. Dua pilihan. Di perang Islam tertegak ataupun aku mati syahid. Amutu syahidan. Waktu tu. Ada sahabat tengah makan daging. Perang Mauta. Perang Mauta. Abdullah bin Rawahah tengah makan daging. Tiba-tiba kata, jatuh dah panji, terbunuh dah Ja'far. Ketiga orang ada sebuah. Ja'far jatuh. Dia kena ganti sebab Nabi kata kalau Ja'far syahid, awaklah ganti. Tak habis daging. Daging ni melambatkan aku untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Gitu tuan-tuan. Kita sedap barang kambing ya. Ini daging ni melengahkan aku untuk syurga. Dia campur daging, masuk terus syahid. Jadi sebab tu orang kata ni lebih aula lah, lebih afdal daripada mengeluarkan kalimah-kalimah kufur. Tak tegam orang. Tapi dalam Islam ni tak zalim. Rukhsah tu ada. Orang mari mikir anak kecil-kecil lagi ni, ya Allah, kalau aku syahid ni siap pula anak aku. Dan atas orang lah. Ni orang dah pencen aku ni, pencen dah ni, kalau mati tak apa. Ni yang kau sebut tak apa, syahid. Ada orang mungkin orang muda lagi, anak kecil-kecil lagi tak. Kalau syahid sekarang, siap pula anak tu. Tak apalah, rukhsah ada. Tak? Orang yang tak ada benda-benda tanggungan dah berbeza dengan orang yang ada tanggungan. Betul tak? Ada orang minta muda-muda ni, anak kecil-kecil ni, dia minta panjang umur lagi. Tak? Orang dah tua-tua ni bukan minta pendek umur dah. Minta supaya Allah panjangkanlah usia aku ni dalam keadaan jangan sampai aku ni menyusahkan orang. Tak? Maksudnya kita minta jangan minta panjang umur. Panjang umur sampai 100. Anak-anak mula-mula jaga molek, lama-lama anak-anak jadi berdosa sebab terlalu lama jaga mak dia sehingga dia keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Ni panjang umur yang tak beri kebaikan. Kita jangan suka short seorang je, nak panjang umur je. 20 tahun duk terlentang panjang umur, apa faedahnya? Ni kita bimbang panjang umur kita tak apalah, tapi anak-anak jaga sehari tak apa lagi, 2 hari 10 tahun dah tak larat dah. Dah keluar perkataan tak larat. Dah dulu ikhlas. Sebab tu ya Allah panjang umur yang afiah, kesihatan dan dapat buat taat. Kan panjang umur bersyarat tu. Ni malam nisfu Syaban panjang umur. Tapi dengan afiah dan sentiasa dapat berbuat taat. Panjang umur 100 tahun tak apa, ngaji tak tinggal. Ngaji tak tinggal. Ini baru 60, lutut gegar dah. Lutut dah ni dah. Minta lagi 100. 100 minta. Tak apalah dunia ni, tuan-tuan. Dunia ni sekejap je. Dunia ni kita nak kejar kampung asal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kampung asal, nak kejar situ, lagi situ. Nak tafaqquh fi din dalam pula. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah tak. Sana ada alam dia juga. Ada alam dia. Bukan jadi bosan dengan nikmat. Tak ada. Bukan tak ada cabaran. Ada cabaran yang versi syurga. Ada juga. Ada. Tapi cabaran tu dalam bentuk versi syurga Allah. Syurga nikmat. Taib. Jadi dia kata pertahan. Cuma hadis nak cerita apa tadi hadis ni ya. Wa may yasudduhu zalika an dini. Wallahi
la yatimmanna hadzal amr hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadram la yakhaf illa Allah au zib ala ghanami. Dia kata kalau ada orang ada jiwa begitu mempertahankan agama, sanggup korbankan nyawa untuk agama, dia kata orang Islam ni boleh berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut. Waktu Sana'a Hadramaut ni dah ada hadis tu. Sana'a ibu negara Yaman, Hadramaut Sana'a utara, Sana'a utara, Hadramaut selatan. Naik bas 8 jam. Ini jalan kaki. Orang boleh jalan kaki yang dia tak pernah takut melainkan kepada Allah. Hakada. Okey, kita berhenti dulu situ insya-Allah. Kita berhenti dulu situ untuk kita sambung bab ni lagi bab ikrah ni. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.